Didik TV KPM. Untuk slot ini kita akan belajar kepentingan menunaikan solat ketika sakit. Tadi dah 6 cara kita solat kita sakit. 6 kaedah kita telah menunaikan solat secara orang sakit. Orang sakit, cara-cara solat untuk orang sakit. Okey, kepentingannya terbahagi kepada 3, iaitu individu, masyarakat dan agama. Apa kepentingan terhadap individu solat ketika sakit ni? Okey, yang pertama, menyedari kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan kasih sayangnya kepada kita, Syafiqah. Allah ni, kebesaran Allah ni dia sangat kasih kepada hamba-Nya. Tengok, walaupun sakit macam mana pun, kepentingan solat itu tetap kita kena buat, tetapi ada kelonggaran, ada kemudahan. Itu kasih sayang Allah kat kita. Kemudahan, itulah cara-caranya. Kita tetap kena solat, tapi dipermudahkan. Betul lah. Okey, yang keduanya, menimbulkan keinsafan dalam diri akan kelemahan diri manusia. Kita ni manusia yang sentiasa lemah. Kita bukan kuat, hanya Allah sahaja yang kuat. Okey. Yang ketiganya, Ustazah nak minta Ali Ikhwan. Boleh Ali Ikhwan baca yang ketiga? Yang ketiga, Ali Ikhwan. Okey, silakan. Silakan Ali. Meningkatkan ketekunan, ketakwaan dan keimanan. Ya, betul. Terima kasih Ali. Yang ketiganya, dapat meningkatkan kekuatan dan keimanan kita. Maknanya solat fardu wajib dilaksanakan dalam apa jua keadaan kita sakit, selagi kita masih ingat. Kita masih ingat dan masih boleh baca, walaupunlah hati pun kita boleh baca, kan? Baik. Dan yang seterusnya, membuktikan bahawa solat itu tetap wajib ditunaikan dalam apa jua keadaan. Okey. Seterusnya kita lihat kepada masyarakat. Apa pentingnya solat ketika sakit itu kepada masyarakat? Yang pertama, Ustazah nak Muhammad Ryan Safar tolong bacakan. Okey, Ryan. Boleh buka mic, Ryan? Buka mic. Okey, silakan. Memudahkan urusan menjaga keperluan orang sakit. Ya, betul. Terima kasih Ryan. Tolong baca untuk Ustazah. Memudahkan urusan menjaga orang sakit. Jadi apabila sakit terlantar, terbaring kat hospital, kan? Jadi memudahkanlah orang jaga. Macam mak kita nak jaga kita tu mudah. Kalau ambil wuduk pun kita ambil di katil je, sapu je. Jadi mudah juga orang nak jaga kita tu. Tak menyusahkan, kan? Bila kalau kita sakit baring, tiba-tiba nak berdiri tu, ya Allah. Nak baring, nak bersihkan kita tu macam mana, kan? Jadi senanglah, mudahlah orang nak uruskan kita, Syafiqah. Okey, dan yang keduanya, menghargai nikmat kesihatan dan berusaha memanfaatkannya untuk beribadah. Okey, Ayah Sofia, Ustazah nak tanya. Bagaimana Ayah Sofia menghargai nikmat kesihatan? Boleh. Maknanya dengan cara apa? Nak hargai Allah bagi kita, Ayah ni sentiasa sihat. Okey, Ayah boleh buka mic? Bersyukur. Ya, bersyukur. Tanya. Boleh bagi reward? Kakak Syafiqah kita nak bagi ganjaran semua, Tadi Ali, kan? Okey. Tadi Ali. Jadi kita menghargai nikmat kesihatan dengan cara bersyukur, kan? Dengan cara kita inilah menunaikan perintah Allah, solat, dan berusaha memanfaatkan untuk beribadah. Okey, Syafiqah, ketika kita sihat inilah, Syafiqah, kita kena memperbanyakkan ibadah, terutama solat 5 waktu tu jangan ditinggalkan. Dan ditambah lagi dengan solat-solat sunat. Macam solat apa, Muhammad Ryan Safar? Solat sunat apa lagi yang boleh kita tambah? Boleh. Selain solat wajib 5 waktu. Okey, boleh buka mic. Solat sunat antaranya. Boleh. Solat sunat, antara solat sunat. Waktu pagi ada kita buat solat sunat apa? Waktu pagi-pagi. Solat sunat apa tu?
solat sunat duha. Ya, betul. baguslah. Terbaik. Okey. Tahniah. Saya bagi ganjaran Abang ke Ustazah? Ya, boleh bagi Okey. reward. Tahniah. Okey, solat sunat duha. Solat apa? Taubat, solat tahajud. Dan seterusnya, kita lihat kepentingan pada sudut agama sendiri. Agama kita memelihara imej agama Islam yang sentiasa memudahkan umat. Syafiqah dan murid-murid, dia agama Islam ni, maknanya kalau kaum lain, kaum yang bangsa beragama lain lihat, Islam ini mudah, sakit tetap ikut perintah Allah kena solat, tetapi dia dipermudahkan solatnya. Tak boleh berdiri kan, tak berupaya berdiri, boleh duduk. Tak boleh duduk, boleh baring. Tak boleh baring mengiring, melentang, isyarat hati, mata. Ya. Cantiklah Islam Ustazah kan? Cantik sangat Islam, agama kita. Okey, menarik minat orang bukan Islam untuk mendalami keunikan agama kita. Okey, secara tidak langsungnya. Okey. Kita ada 3 kepentingan, iaitu tadi nak ulang balik, Ustazah nak minta murid-murid kita ulang balik apa kepentingan yang 3 ni. Okey, siapa nak jawab? Okey, siapa nak? Yang pertama, Siapa tu? Siapa yang buka mic tu? Ayah. Okey, silakan Ayah. Silakan. Pertama individu, kedua masyarakat, ketiga agama. Ya, bagus, terbaik. Kita boleh bagi ganjaran kepada Ayah. Okey, tahniah. Okey, tahniah Ayah. Okey, mungkin kita boleh teruskan Ustazah? Okey. Boleh Ustazah? Okey, seterusnya, apakah ganjaran pahala untuk orang yang solat ketika sakit ini tadi, yang kita dah belajar banyak cara, 6 cara solat ketika sakit tadi. Apa ganjaran pahala yang Allah sediakan kepada mereka? Okey, ganjaran pahala yang Allah sediakan untuk orang sakit yang tetap mengerjakan solat ini sama pahalanya seperti orang biasa, macam orang sihat. Okey, sebagaimana riwayat hadis riwayat Al-Bukhari, maksudnya, okey, Ustazah nak minta Syafiqah baca hadis. Oh, baca hadis. Ustazah baca maksud. Okey, silakan. Okey, saya baca hadis untuk, ya. untuk murid-murid kita. Okey. Hadisnya berbunyi, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Rawahul Bukhari. Itu dia Ustazah. Ya, maksudnya Syafiqah. Okey, sabda Rasulullah SAW, apabila seseorang itu sakit atau musafir. Musafir tahu tak Syafiqah? Musafir ni yang lebih 2 marhalah Ustazah. Ya, kita berjalan jauh lah. Adik-adik banyak kali musafir kan? Balik kampung. Adik-adik balik kampung kan? Betul. Okey. Maka ditulis baginya pahala sama seperti apa-apa yang dikerjakannya sewaktu bermukim dan semasa sihat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dia sama je pahala walaupun dia ringkas sikit, agak ringkas sikitlah kan. Cara solatnya seperti orang biasa, tetapi pahala tetap dapat sama. Itu adalah rukhsah. Itu namanya rukhsah. Kelonggaran yang Allah bagi. Baik. Okay. Itu dia. Jadi boleh Ustazah, faham ya? Kalau boleh faham ke adik-adik? Boleh faham? Thumbs up sikit. Okey. Jadi Ustazah, mungkin kalau adik-adik kita ni dah belajar tentang kepentingan untuk rukhsah ataupun untuk solat walaupun dalam keadaan yang sakit, tetap lagi menunaikan solat. Jadi mungkin Ustazah boleh berikan sedikit soalan kepada adik-adik kita? Ya, boleh. Okey. Ustazah nak tanya murid-murid. Okey, murid-murid pernah tak alami pengalaman sakit? Contoh dia tak boleh, bila dia sakit, contoh dia terseliuh ke, ada pernah mengalami kemalangan ke, tapi dia nak solat. Pernah tak ada pengalaman untuk solat ketika dia sakit? Ya, okay, betul. Siapa ada pengalaman itu? Siapa ada pengalaman? Ke Adib nak kongsikan? Ada pengalaman tak Adib? Kita kongsikan sedikit dengan kawan-kawan kita di rumah ataupun dengan kawan-kawan di dalam kelas Google Meet. Pernah main-main bola tiba-tiba terseliu ke? Ya, Pernah tak yang tu? Boleh Adib kongsikan kepada kami? Ustaz rasa Adib baru apa? Terseliu kaki Pernah ke? Betul ke? Betul. Okey, sila kongsikan pengalaman Adib. Adib boleh solat berdiri seperti biasa atau Adib duduk atas kerusi ke macam mana?
Sebab kita kena praktikkan. Boleh solat seperti biasalah. Ya. Boleh solat seperti biasa. Oh, masih boleh solat seperti biasa. Alhamdulillah. Oh, maknanya adik waktu tu tak rasa sakit lah adik. Sakit cuma boleh berdiri lagi, betul? Betul. Ya. Begitulah Syafiqah. Sekiranya kita sakit tetapi kita masih mampu untuk berdiri, kita kena berdiri. Tetap kena berdiri. Kecuali bila kita berdiri, kita rasa takut tertumbak, jatuh. Atau makin sakit. Ya, lagi menambah sakit, barulah kita boleh sembahyang. Kita berdiri juga tetapi untuk rukuk, untuk apa kita duduk. Faham? Berdiri sekejap kan. Betul. Okey, Ustazah, kalau boleh Ustazah boleh tanyakan kepada murid-murid kita berkenaan dengan kepentingan untuk menunaikan solat dalam keadaan yang sakit ini. Mungkin Ustazah boleh tanyakan kepada mereka juga? Ya. Okey, ada siapa nak jawab? Apa yang kita dapat? Kita sakit tetapi kita tetap menunaikan juga solat. Ada siapa boleh jawab? Saya boleh tanyakan kepada... Ini soalan bonus. Ustazah tanya dengan Kak Syafiqah. Okey. Okey, ada siapa nak jawab? Boleh angkat tangan. Ataupun kita sebutkan... apakah kepentingan yang adik yang murid-murid boleh dapat? Apakah kepentingan yang murid-murid boleh dapat? Murid-murid tetap teruskan solat walaupun sakit. Mungkin kita boleh tanyakan kepada Ryan, Ustazah. Kita tanya Ryan. Kepentingan kepada individu. Macam mana adik-adik? Terhadap individu. Ryan boleh? Kepentingan terhadap individu tadi? Apa dia? Okay. Boleh Ryan? Ataupun Ryan boleh jawab? Okey, silakan. Boleh buka mic? Menimbulkan keinsafan dalam diri akan kelemahan manusia. Ya, bagus, terbaik. Satu lagi, Ustazah. Satu lagi Ryan. Boleh satu lagi? Satu lagi. Untuk individu? Meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Alhamdulillah, terbaik. Kita boleh bagi ganjaran. Okey, Tahniah Ryan. Ryan Betul. Tadi siapa yang jawab tadi, Ustazah? Seorang lagi? Adik dia? Adik. Adik kongsikan pengalaman kan? Ya, betul. Mungkin Ustazah kali ini kita boleh berikan rumusan berkenaan dengan segmen kali ini, Ustazah. Okey, untuk kali ini kita belajar tadi tentang kepentingan solat ketika sakit terhadap diri individu itu sendiri, masyarakat dan juga agama. Okey, kepentingannya seperti yang kita belajar tadi dan murid-murid kita pun dah faham apa kelebihan ataupun kepentingan kita solat ketika sakit untuk diri kita dan untuk masyarakat serta agama kita. Jadi Ustazah tak perlu nak ulang lagi lah kan, betul. sebab Ustazah nampak memang murid dah faham tadi. Baik. Didik TV KPM